Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi ucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini 2 Januari 2024. Kena biasakan sebut 2024 kan? Betul. Saya beri peluang dalam satu bulan ni mesti kita akan tersasul sikit 2023 dan sebagainya. Tapi insya-Allah dengan tahun baru, azam baru, Nazraman dan Faria On bersiaran untuk anda semua. Apakah azam baru Faria untuk 2024? Semua akan tanya azam baru dan berapa lama ia akan berkekalan. Tapi itulah kalau boleh kalau tahun 2024 ni kita nak cuba positifkan diri kita lah. Positif kan? Sebab banyak sangat kalau kita lihat 2023 itu ialah kita tahu kehidupan kita kan turun naik. Tetapi bila kita turun tu bagaimana kita menghadapi sewaktu kita berada di bawah? Macam mana kita nak mengurus perasaan dan sebagainya. Saya rasa kena lebih positif sebab usia pun dah meningkat. Usia itu tak termasuk dalam ukurannya kita, ya. Jadi kat sini kalau kita nak teruskan ceria, teruskan positif, terus menonton MHI. Tapi di sini juga kita highlightkan bahawa 2024 ni mula dengan sedikit kecemasan. Bukan juga untuk ibu dan bapa yang terjejas akibat banjir di pantai timur, tapi juga kita ada sedikit informasi tentang apa yang berlaku di Jepun, ya. Pada 1 Januari 2024. Jadi kita semalam kan di wilayah tengah Jepun. Tapi sebelum tu kita ke cuaca dulu. Jadi setakat ini di Kuching nampaknya hujan pada pagi ini. Kesian orang Kuching di Sarawak. Dan di Kuantan pukul 9.40 pagi nampaknya ada hujan sedikit. Manakala di Senai hingga 9.40 pagi pun ada hujan sedikit. Yang lain-lain kawasan nampaknya okey, cerah. Dan kita harapkan cuaca kita ni kita boleh mengurus sebab dah masuk bulan 1 agak kurang sikitlah monsun tu. Okey, seterusnya di wilayah tengah Jepun di mana gempa bumi ini sehinggakan beberapa kawasan telah pun amaran tsunami peringkat tinggi dikeluarkan. Ini berlaku tengah hari semalam. Tengah hari semalam di wilayah Ishikawa dan 3 lagi wilayah di Jepun dan juga negara-negara lain terjejas seperti Korea Utara, Selatan dan sedikit pesisiran pantai Rusia, ya. Tapi apa kita nampak di sini amarannya dikeluarkan selepas gempa bumi magnitudo 7.6, amaran tsunami yang dikatakan sampai ketika 1 meter, ya. Amat berbahaya. Ada yang katakan hampir macam sama macam 2021, tapi kalau tahun 2011 di Fukushima tu di Ishinomaki, masa tu skala Richter dia 9.0 magnitude. Okey, apapun kita nak tahu perkembangan yang berlaku di sana, kita nak bersama dengan warga negara Malaysia dah 20 tahun bertugas sebagai penjabat awam di Fukui, Jepun. Kita nak bersama dengan Encik Muhammad Syarif Abdul Malik, iaitu antara mangsa yang terjejas bencana gempa bumi yang berlaku di Fukui juga. Saya difahamkan Tuan Syarif berada di wilayah Fukui. Konnichiwa Syarif-san. Konnichiwa. Tu dah suara Selamat dia. Pagi. Selamat pagi semua. Okey. Nampak cuaca macam elok. Mungkin boleh ceritakan sedikit perkembangan cuaca hari ini di sana? Alhamdulillah, hari ini kita cuaca sangat-sangat baik tuan-puan dan suhu pun lebih kurang dalam 16 hingga 17 darjah. So agak tinggi jugalah jika nak dibandingkan dengan semalam. Alhamdulillah. Jadi semalam dengan gempa bumi yang telah melanda, apa keadaan rakyat di Fukui Province semasa itu? Macam mana Tuan Syarif dapat mengetahui tentang amaran tersebut? Terasa gempa bumi sendiri ataupun nampak di kaca TV? Ya tuan, sebenarnya sekarang semalam ada 1 hari bulan 1 sambutan tahun baru di Jepun, dan sambutan tahun baru ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi warga Jepun. Jadi ramailah yang pulang ke kampung halaman masing-masing bercuti di hadapan televisyen, melihat pelbagai rancangan di tahun baru ni. Dan tengah tengok rancangan tu dalam pukul 4 suku tiba-tiba terasa gegaran. Walaupun kami jauh juga daripada Ishikawa Prefecture, tetapi gegaran ni boleh terasa hingga ke tempat kami. Dan sekejap saja selepas gegaran berlaku tu tuan, terus keluar TV mengenai amaran tsunami. Dan beberapa minit selepas itu kami di HZN Sound sendiri mengumumkan meminta orang kampung untuk evacuate lah atau melarikan diri melalui pembesar suara di kampung. Jadi walaupun kita tahu sudah maklum bahawa di Jepun masyarakatnya sudah tahu bagaimana persiapan, persediaan mental dan apa yang harus dilakukan. Bagaimana bila amaran tsunami tertinggi ini dikeluarkan? Mungkin boleh ceritakan kepada kami bagaimana macam tadi dikatakan mendorong orang-orang yang di pesisir pantai semua naik ke kawasan tinggi dan sebagainya. Keadaan itu bagaimana persiapan yang dilakukan?
Biasanya kemungkinan sebab berlakunya gempa bumi besar pada tahun 2011 yang lalu, kebanyakan orang kampung biasanya sudah bersedia lah. Dan kami sendiri pun di Citizen Town ni tiap-tiap tahun melaksanakan orang kata latihan untuk bencana alam bersama para pegawai dan orang kampung. So jadi semasa keluar amaran tsunami semalam tu, mungkin untuk beberapa minit pertama masih ada kelang kabut sedikit dan mungkin ada yang rasa selamat, mungkin ada yang rasa kurang selamat. Tetapi selepas pengumuman dilakukan melalui pembesar suara tu, rumah saya betul-betul di tepi laut, sejalan nak naik daripada laut ke atas bukit. So jadi selepas 15 minit tu boleh dengarlah bunyi kenderaan-kenderaan yang kereta-kereta yang daripada tepi pantai naik ke sebelah atas bukit. Jadi saya difahami rakyat Jepun sangat disiplin ya apabila menjalani raptai dan apabila bencana berlaku, semuanya berdisiplin untuk menjalankan SOP yang tepat. Bagaimana pula dengan rakyat Malaysia lain yang berada di sana? Ya. Saya difahamkan tiada kecederaan, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan, saya bersama dalam satu WhatsApp group bersama pelajar-pelajar Fukui di sini. Perkara yang berlaku, walaupun ada sedikit sebanyak macam barang-barang jatuh dan sebagainya, alhamdulillah lah tiada kecederaan ataupun orang kata malapetaka yang saya dengar setakat ini. Alhamdulillah, syukur kita dengar di sini ya. Ya, betul. Cik Syaril, kita nak minta sedikit permintaan ni. Boleh tunjukkan kami sudut pandang di kawasan tu? Saya cuba ya. Ya. Itu dia. Okay. Dia flip kamera dia. Wow, itulah dia kecantikan wilayah Fukui yang diduduki Tuan Syaril selama 20 tahun ya? 20 tahun saya di sini tuan. Rindu tak makanan Malaysia? Pagi-pagi rindu sangat nak makan nasi lemak ke roti canai tuan. Kampung kat mana Cik Syaril? Saya daripada Cili, Kelantan. Kelantan pula ni tengah banjir pula kan, tapi dah semakin okey dah. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Okey Cik Syaril, mungkin sedikit harapanlah sebagai rakyat Malaysia yang berkelana di sana dan dalam keadaan yang gempa bumi sebegini kan. Harapannya bagaimana? Saya berharaplah kata pertama sekali supaya selamatlah semua orang. Kerana saya pada juga kawan-kawan di Ishikawa Prefecture dan Toyama Prefecture yang masih belum dapat saya hubungi dengan baik lagi. Dan saya harap jugalah kata kejadian kali ini akan menjadi kata tauladan lah kepada rakyat-rakyat Malaysia lain supaya sentiasa berhati-hati, sentiasa bersedia untuk menyelamatkan diri jika berlaku apa-apa bencana alam di Jepun. Baik, terima kasih Syaril San. Terima kasih di atas perkongsian anda pada pagi ini. Alhamdulillah, semoga saya difahamkan masih ada amaran di sana untuk gempa bumi susulan yang mungkin berlaku, jadi terus bersiap siaga di sana ya. Arigatou gozaimasu, Syaril San. Arigatou gozaimasu. Watashi wa koi desu. Hai. Baik, itu dia Muhammad Syaril Abdul Malik. Pastinya kita tahu keadaan-keadaan seperti ini kan, bila kita tahu saudara mara kita berada di sana kan, takut juga risikonya terkesan. Tapi kita sama-sama mendoakan kesejahteraan mereka, keselamatan mereka. Tepat sekali. Saya pun kagum juga dengan anak-anak buatan kita yang berkelana jauh kan. Pastinya ketakutan yang terasa apabila gempa bumi berlaku. Kita kat Malaysia tak pernah ada. Saya pun tak tahu. Kalau pertama kali rasa, mesti saya akan panik. Tak tahu apa saya akan buat. Jadi syabas kepada penduduk-penduduk di luar sana yang terus cekal. Baik, kita berehat seketika di MHI dan apabila kita kembali, kita akan bercerita tentang penyembuhan luka. Sebab kita banyak patah larang. Betul. Orang Melayu ni banyak sangat. Betul ke tak? Makan ikan haruan dia cepat sembuh. Kan? Lepas sunat tak boleh makan telur. Betul, macam-macam tu. Okay. Saya pun tak pernah dengar, tapi alhamdulillah kita akan bincangkan semuanya di MHI. Alhamdulillah kembali di MHI dan seperti yang kita wawarkan, kita nak berdiskusi tentang makanan yang mampu atau diet yang mampu menyembuhkan luka-luka kita. Dari macam-macam yang kita dengar. Saya sebagai veteran pembedahan dan Fariha juga sebagai seorang ibu kan, apa betul yang awak amalkan sewaktu bersalin? Biasalah kalau ibu bapa ni nak cepat sembuh luka tu sebab kita kan bersalin secara normal. Jadi kalau nak cepat sembuh, minum air gaman, patikan haruan. Itu memang kalau tak minum tak boleh. Kalau kata manjalah sebab berbusuk kan. Tapi nak tahu juga nanti kita punya pakar, betul
betul ke tak betul tentang kalau kita makan tu cepat sembuh. Baik, kita bersama dengan Profesor Dr. Alizan Abdul Khalil, pakar perundingan pembedahan plastik Jabatan Surgery Pusat Perubatan Universiti Melaya. Jadi kalau jadi pembedah plastik tu memang sah dan sahih. Ya. Jadi Assalamualaikum Doktor, thank you for being with us pada pagi ini. Jadi apa yang kita cerita dengan Fariha tadi kan tentang petua ikan haruan dan sebagainya. Sejauh mana kesahihannya kalau kita bandingkan dengan ilmu perubatan? Okey, saya di PPUM, Pusat Perubatan kita dapat cases yang selalunya cases teruk lah. Tak ada cases yang tu. Jadi tabu pasal pemakanan ni selalunya kita kena respect lah different ethnic group. Dia ada dia punya belief kan. Jadi saya tak adalah cakap tak boleh, tapi saya punya prinsipal untuk penjagaan luka, nombor 1 dia punya salur darah keliling luka tu, nombor 2 pemakanan, nombor 3 psikologi, 4 baru kita tengok luka dia. Jadi kalau pasal pemakanan ni selalunya saya cakaplah kalau pesakit tu tak ada alergi, bolehlah makan kan. Kalau tak suka janganlah makan. Jadi kalau dia nak makan ikan haruan tu ke nak makan tu, makanlah. Tapi ada prinsipal-prinsipal yang pemakanan kita kena perlu jaga. Kalau misalnya kalau ada luka atau stres, kita punya energy requirement tinggi. Kita perlukan tenaga. Jadi ada macam karbohidrat, protein dengan lipid atau lemak mesti cukup lah. Jadi baru you add benda-benda lain you nak makan. Jadi kalau misalnya dia nak makan ikan haruan, kalau misalnya dia fulfill bahagian katalah karbohidrat dia cukup, protein cukup, apa salahnya? Go ahead makan. Jadi kita pun kena jaga psikologi patient. Kita tak boleh cakap tak boleh nanti dia jadi part of the wound healing ni psikologi juga, mental health. Dan dengar tak kalau kita cakap mak cakap, alah kalau doktor semua boleh makan. That is right actually. We want, kalau kita nak sakit kita makan. Selalu kalau kencing manis kan dia tak nak makan. Dia kata ni tak boleh. Saya kalau dekat patient kalau yang datang ke hospital, kita bagi dia makan. You nak makan apa makan. Jadi gula kita akan jaga dengan insulin. You jangan risau pasal gula, kita akan jaga gula. You makan apa nak. Nombor 1 dia dapat kalori. Nombor 2 dia suka hati. Dia happy. So bila dia happy tu is good for the patient lah. Jadi kita jangan pandang rendah juga dari segi mental je. Kalau mental kita di tempat yang betul, insya-Allah secara fizikal pun mungkin lebih baik. Tapi kita nak tengok sikit mitos-mitos ataupun petua-petua yang pernah kita dengar sewaktu kita muda disampaikan oleh orang-orang tua kita. Kita saksikan bingkisan ini ya. Luka yang berpunca daripada kecederaan atau sebarang prosedur rawatan pasti memakan masa untuk sembuh. Tahukah anda, banyak faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan luka. Antaranya peredaran darah, kelembapan kulit, keadaan kesihatan, faktor usia serta pemakanan. Pemakanan? Ya, penjagaan pemakanan yang betul penting untuk menyembuhkan luka. Namun, ada mitos yang sehingga kini membelenggu stigma masyarakat. Yang pertama, telur akan menyebabkan luka menjadi gatal, bernanah dan lambat sembuh. Walaupun telur salah satu sumber protein yang kaya dengan vitamin dan mineral, namun tiada kajian yang menunjukkan pengambilan telur boleh mengakibatkan luka bertambah teruk. Sekiranya mempunyai alahan, barulah tidak digalakkan untuk memakannya. Yang kedua, elakkan daging ayam betina selepas pembedahan. Daging ayam adalah salah satu sumber protein dan tiada larangan untuk mengambilnya selepas pembedahan supaya luka cepat sembuh. Jantina ayam tidak mempengaruhi kualiti protein. Yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran tidak digalakkan selepas pembedahan kerana dikhawatiri elemen sejuk di dalamnya akan melambatkan proses penyembuhan luka. Biar betul. Itu kan makanan yang kaya dengan vitamin dan garam mineral pastinya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka. Tak percaya? Buah limau, jambu batu, anggur dan kiwi yang kaya dengan vitamin C membantu dalam penyerapan zat besi. Manakala sayur-sayuran berdaun hijau seperti bayam dan sawi kaya dengan vitamin K membantu proses pembekuan darah. Zaman sekarang kan banyak maklumat yang sahih yang boleh didapati di laman sesawang hanya di hujung jari. Tapi pastikan kebenarannya juga, ya.
Betul tak? Kata kalau lepas apa-apa pun berdahaga, luka ke, bersunat ke, jangan makan telur nanti gatal. Takut nanti bila gatal nanti bergaru, nanti menanah. Itu menanah. Tapi untuk saya, seperti yang kita nampak di bikisan tadi, telur merupakan sumber protein bukan saja yang padat, kelas A, tapi juga paling murah. Kan? Kita tanya doktor. Macam mana ya, doktor? Actually you're right. Sebenarnya telur ni memang is a kelas 1 lah, kelas 1 protein. Kelas 1 protein protein yang datang daripada haiwan, kelas 2 daripada plants, daripada tumbuhan. Mitos yang luka gatal ni, kita tak ada specific studies yang menunjukkan apa makanan yang menyebabkan gatal. Sebab gatal ni common symptom yang biasa. Dari segi luka sembuh, luka ni dia ada fasa-fasa dia bila nak baik. Jadi masa fasa pertama dengan kedua memang luka akan gatal. Walaupun dia makan ke tak. Sebab bila luka dah nak baik tu memang dia akan gatal. Memang tangan kita akan nak garu sahaja tempat area tu. So inilah antaranya gatal itu bagus. Sebab badan kita, bahagian luka tu bila dia baik, dia ada keluarkan satu chemical kita panggil histamin. Jadi histamin ni akan keluar part of dia punya healing process. Jadi bergantung kepada genetik juga. Ada orang parut dia baik, ada parut dia tak normal, ada keloid kan. Jadi bergantung kepada banyak faktor lah pasal luka baik ni dia punya tu. Jadi gatal ni is actually part of the masa wound tu nak baik. Jadi kalau saya nak commit mengatakan telur menyebabkan gatal tu, I cannot commit. Tapi kalau misalnya saya tengok dari segi cost effective nak tu kelas A protein, telur paling murah. Pasal tu kita bagi aja. Betul kita cakap lah dengan patient memang expected gatal tu walaupun makan telur ke tak. Tapi kalau dia tak nak makan, kita ada option lain. Ikan pun boleh, ayam pun boleh. Ekspektasi tu penting. Kalau dia tak nak makan telur, it's okay. Kalau dia believe it lah. Kita tak nak cakap tak boleh makan, continue makan. Bagi saya tabu makanan ni, saya nak dia makan. Luka bila ada, kita kena makan. Apa pemakanan yang sepatutnya, katalah hari ni kita masuk hospital operation. Apa sepatutnya dalam masa seminggu 2 minggu nak cepat sembuh tu, pemakanan yang apa yang kita perlu lebihkan? Kita kalau luka kecil selalunya tak ada masalah. Ini kita cakap luka besar. Luka-luka besar kita akan provide pesakit dengan makanan yang high calorie. High calorie, low glycemic index. Low glycemic index maknanya kalau kita makan, gula akan naik perlahan-lahan. Dia tak ada naik macam tu. Kalau kita makan gula biasa, kita makan gula akan naik cepat. Kalau kita makan nasi, dia akan naik perlahan. Jadi ada makanan yang menyebabkan kalau kita makan gula akan naik perlahan. Itu bagus. Dia tak ada direct. Macam beras yang tak polish. Saya tak tahu. Kita tak polish dia. Tak basuh. Bukan polish. Polish yang dia punya luar tu tak. Ada lagi. Beras organik lah kita yang brown rice tu. Brown rice, that's right. Brown rice, that's right. Dia tak polish kan. Jadi brown rice bila kita makan, gula akan naik very slow. Very good for diabetic patient. Diabetic patient kalau kita makan gula tak boleh naik suddenly. Itu dia kena. So kalau luka, kita akan cakap dengan patient kalori itu mesti cukup. Kita ada calculation kalori yang kita nak 40 ataupun lepas tu protein. Protein selalunya normal orang biasa kita ambil 1 gram per kilo body weight. Kalau you 70 kilo, kita kena ambil 70 gram protein. Actually quite low. Kita makan banyak actually. Itulah dia. It's a lot. So kalau kita, tapi bila ada condition, maknanya ada luka ataupun stres, jadi pemakanan tu akan naik sikit, dia akan shift sikit naik positif. Kalau you ambil normal juga pemakanan dengan ada luka besar, the luka will not heal. Jadi luka not heal nombor 1. Nombor 2, badan kita mesti tengok dari prinsipal kalau kita makan yang paling end point dia, destinasi makanan mesti masuk dalam sel. Jadi kalau makanan tak masuk dalam sel, dia akan starving lah walaupun you makan banyak. Jadi orang yang kecil manis, insulin lah yang menyebabkan hormon yang akan masukkan gula dalam sel. Kalau gula tak masuk dalam sel, gula akan sentiasa tinggi, you test tinggi. Jadi orang yang stres ni selalunya insulin dia perlu tinggi juga. Kita bagi dia lagi insulin lah supaya dia makanan yang kita bagi itu akan masuk dalam sel. Bukan masuk dalam mulut atau masuk perut. Masuk dalam sel. Jadi bukan saja karbohidrat dan sebagainya, zat-zat dan vitamin juga diperlukan lah. Jadi makanan yang seimbang kiranya cukup untuk
menyembuhkan luka-luka tapi dalam kuantiti yang lebih banyak. Itu saja. Sebab bila tengok makanan ni adalah satu faktor saja. Saya cakap tadi kita ada banyak faktor. Faktor yang pertama salur darah keliling luka tu mesti bagus. Kalau salur darah macam kencing manis, kadang-kadang dia punya kaki salur darah dia tersumbat, luka tak akan baik. Okey, itu kalau yang dikata kencing manis disusah. Lepas tu dia akan kena potong kaki sebab salur darah tak sampai kat luka tu. Luka kalau tak ada salur darah dia tak dapat. Yalah, jadi nombor 2 pemakanan lah. Nombor 3 psikologi. Psikologi adalah satu mental health very important lah. Kadang patient yang duduk lama hospital dia akan depress. Jadi bila depress ni kita ada satu hormon keluar namanya cortisol, stress hormone. Gula akan sentiasa tinggi walaupun dia tak makan. Okey. Jadi badan akan mula menggunakan otot untuk dapatkan makanan sebab dia dah tak ada makanan lagi. Jadi kita akan kurus dan jadi lemah. Okey. Alhamdulillah kita ada komen-komen yang positif dan ada juga yang ingin tahu ya. Saya pun ada soalan tentang kebakaran pula. Kalau kebakaran dengan luka biasa itu lain juga. Tapi kita lihat apa yang ditanyakan oleh mereka dari Facebook ya. Itu dia. Orang tak suka masam. Alamak Fariha, orang tak suka masam Fariha. Orang tak suka masam seperti buah oren dan limau, mesti dia tak suka vitamin C. Ini pendapat ke? Pendapat lah. Pendapat lah tu. Okey. Ikan harum boleh makan, tak pastikan kebersihan tempat luka dijaga. Tapi pastikan kebersihan tempat luka dijaga. Kalau tak jaga, makanlah apa pun lambat sembuh. Jadi macam mana tu? Itu yang wound care ataupun penjangan luka adalah faktor yang keempat daripada yang pertama saya. Kemudian yang ketiga. Dia keempat? Yang keempat. Jadi pertama, salur darah mesti cukup lah dekat tempat area tu. Bergantung pada luka. Selalunya yang kencing manis luka banyak di kaki. Kaki ni special sikit sebab kita duduk kat bumi ada graviti. Jadi bila graviti ada luka, kaki akan bengkak. Kaki sentiasa bengkak sebab ada cecair limpa yang keluar, Jadi cecair limpa ni mesti balik ke badan. Jadi penjagaan luka kaki kompleks sebenarnya. Saya nak explain pun quite detail kan. Jadi saya kalau jaga luka, kalau yang faktor 1, 2, 3 kita panggil wound perfusion. Nombor 2 nutrition, nombor 3 mental health. Penjagaan luka senang. Sebab dia akan baik. Okey. Jadi orang banyak fokus on luka tapi yang benda yang 3 ke atas tu dia tak jaga. Jadi plastik surgery adalah satu unit yang kita buat banyak rekonstruktif. Jadi kalau doktor tulang ada masalah luka dia akan panggil plastik. Apa-apa disiplin yang lain kalau luka besar dia akan refer case tu rujuk kepada bahagian plastik surgery, plastik rekonstruktif. Kita akan jaga pesakit itu dan at the end kita akan tutup luka tu. Dari cara nak tutup lah. Jadi sebab kita end point kan. Jadi luka yang besar-besar kalau disiplin lain tak boleh tutup, kita yang akan tutup. Jadi kita punya cara approach to the wound care tu lain sikit. Bukanlah lain tu tapi kita punya priority lain. Jadi banyak orang prioritize luka. Tapi kita bukan luka saja, kita ada benda lain nak tengok. Baiklah, jadi di sini masa pun dah semakin suntuk dan insya-Allah harap-harap penonton kita pun mendapat sedikit sebanyak ilmu perubatan dalam penjagaan luka. Mungkin harapan atau nasihat doktor untuk para penonton kita di akhir rancangan ini, silakan. Yang paling untuk para penonton saya rasa yang paling bagus adalah preventive measure lah. Kita kena jaga pemakanan baik, jangan bagi satu kat Malaysia ni banyak sangat makanan jadi orang terlalu makan banyak. Kerajaan Malaysia ni dia prihatin, dia akan cuba nak baikkan pesakit-pesakit dia dengan bagi harga yang rendah sangat. Tapi rakyat Malaysia pun kenalah jaga kerajaan juga, kalau tak kita bleed our resources. Right? Jangan just nak eat sampai badan besar lepas tu datang ke kerajaan, kita nak free. It doesn't work that way lah. Merokok pun jadi you don't have to do that. Alhamdulillah. Terima kasih. Thank you for the advice. Jadi harap-harap penonton kita pun cakna dan prihatin. Kalau kita setakat sakit nak pergi doktor saja, jagalah luka saya, sembuhkanlah luka saya. Tapi azam dalam diri itu, jaga pemakanan diri sangat-sangat penting. Betul. Jaga diri juga. Pastinya kita kena disiplin juga apa yang doktor cakap. Sebab sebelum kita dibenarkan balik rumah, kan kita ada sesi kan dengan doktor. Okey, macam tanya betul-betul dan sebagainya. Jangan main sikit, lepas tu nanti balik rumah kan. Tambah yang lain pula. Lain. Lepas tu bila doktor kata boleh makan ni semua boleh makan. Semua boleh makan. Jadi semua apa tibai. Bila kita kembali selepas ini di MHI, jadi kita berikan cadangan untuk anda semua. Apa makanan yang sesuai yang kita boleh masak kat rumah. Untuk penyembuhan luka. Okey, semuanya selepas ini. Sayang
secubis kenangan cinta yang menggegar dada. Sayang, ianya berakhir dengan titisan air. Seperti yang kita janjikan, Fareha dan saya dah pun tak sabar bersama-sama dengan nutritionist kita pada pagi ini, Syazaliana Idris. Terima kasih kerana bersama kita. Dengar tak tadi Fareha dengan saya berceloteh dengan doktor tadi? Pernah tak awak mengalami situasi macam tu dengan ibu? Sudah semestinya lah kan bila kita cerita tentang pemakanan ni, lagi-lagi bila kita lepas bersalin. Banyak pantangan ya. Cakap tak boleh minum air banyak sangat, tak boleh minum air sejuk. Lepas tu makan tak boleh, boleh menyebabkan gatal. Kan? Jadi kita sebagai anak terpaksa jugalah ada yang kita boleh terima tapi kita cuba orang kata terangkan dengan cara yang baik juga. Dengan ilmu insya-Allah. Ya, dengan hari ilmu. ini kita nak terangkan juga kepada kalian dengan ilmu yang ada. Ini salah satu daripada menu yang sesuai untuk kita hidangkan bagi menyembuhkan luka selepas pembedahan ya. Mungkin Syazah boleh terangkan apa menunya? Okey, hari ini kita nak sediakan ikan bakar bersama brokoli dan juga lada benggala. Lada benggala? Capsicum lah. Kita. Lada benggala macam, lada benggala. Oi, dahsyat, itulah nama dia. Ya, betul. Ini pula kita gunakan ikan krisi. Sebenarnya apa-apa ikan ke? Okey. Sebaiknya cuba ambil ikan laut yang kaya dengan omega 3. Jadi sebab dengan cara ni juga omega 3 dia dapat orang kata kurangkan keradangan. Kan selalunya macam inflame sikit kan. Luka tu merah-merah, so dia dapat kurangkan juga dalam masa yang sama. Mari. Kesian ikan krisi tapi tak apa. Harap awak sedap. Kita mulakan. Silakan. Okey, so kita sebenarnya apa yang saya nak cakap hari ini, yang paling penting protein tau. Tak kisahlah ikan ke telur ke, asalkan ada protein, itu yang paling penting. Dan selain pada itu zinc dan juga zat besi sangat penting untuk orang kata penyembuhan luka dan juga bagi pemulihan otot itu sendirilah. Jadi kat sini hari ini saya pilih ikan kerisi. Tak semestinya lah nak ikan kerisi juga, asalkan yang penting doktor kata tadi buatkan kita happy kan bila kita makan. Itu pun yang penting. Okey, so cop tu apa tu? Okey, adunannya apa ni? Bahannya, campuran. So hari ni kita nak ikan bakar. Jadi kita masukkan sedikit bawang putih. Bawang putih ni pun orang kata antibakteria lah. Sangat bagus kita letakkan bawang merah, kunyit. Itu pun sama, kita kata ada anti-inflamasi punya properties kan. Kunyit, dan juga kunyit dalam 1 cm lagi halia. Dan juga serai. Kita tumbuk sekali lah. Dan kita orang kata lumurkan saja. Sebab ramai yang rasa macam lagi ibu berpantang kan tak sempat nak masak, ataupun kadang-kadang suami ke yang terpaksa orang kata. Jangan kata terpaksa, kita sanggup. Alhamdulillah. Kita sayang bini kita. Nak kata kita nak mudahkan carer lah yang penjaga yang menjaga pesakit kan. Tapi kunyit ni memang bagus tau. Kan? Ya, betul. You ingat tak masa you? Masa awak lepas pembedahan kan? Ada tak doktor suruh makan suplemen kunyit? Untuk saya dia tak ada suplemen kunyit, tapi untuk isteri saya tak salah saya masa dia bersalin. Macam saya lepas operasi usus tu, doktor kata okey you cari suplemen kunyit sebab bagus untuk inflammation dan sebagainya. Okey. Jadi kat sini kita campurkan sekali lah. Kalau tak ada suplemen pun tak apa. Sebenarnya kita makan daripada sumber semula jadi, kira daripada asal tu sebenarnya lagi baik. Okey. Kalau nak letak cabai ekstra boleh tak? Nampak macam ini mesti ada orang kampung yang ini cili macam tak cukup je. Bergantung kepada individu lah, tapi jangan pula sakit perut lah. Kan? Sampai sakit perut. Ada luka kat perut, lepas tu kita sakit perut. Seksa. Pakai apa punya muka dah berubah. Lepas tu kita ambil sedikit garam lah sebagai rasa kan. Garam ni satu hari ikutkan kita ambil 1 sudu teh je seorang makan. So jangan banyak-banyak lah. Dan seterusnya kita letakkan dekat aluminium foil dan kita peras sedikit limau. Limau ni pun sumber vitamin C. Vitamin C sangat penting untuk imun sistem kita lah, imunisasi imun badan kita, dan juga dia elakkan ada jangkitan pada luka lah bila adanya vitamin C. Selain daripada limau, kita ada juga sumber vitamin C lain, iaitu kita dalam sayur-sayuran. Mungkin ramai ingat macam tadi saya nampak ada komen kan, saya tak suka masak
asam kan. Jadi tak nak ada vitamin, tak nak makan limau lah. Nak bagi tahu ni capsicum ni dia punya vitamin C lagi tinggi daripada oren. Ya. Ya. Brokoli pun ada vitamin C. Kalau macam ni saya ambil capsicum makan macam tu saja. Begitu. Boleh. Boleh. Okey, jadi kita ini saya ambil dalam suku lah. Kalau seorang makan kan. Lepas tu brokoli pun ada vitamin C. Mungkin ramai yang tak tahu, sumber fiber, sumber serat dan juga dia ada vitamin A. Vitamin A ni penting untuk penghasilan kolagen. Dan yang menarik saya nak share juga dekat sini, vitamin A ni kalau apa-apalah nak kata warna oranye, warna kuning, warna merah selalu ada vitamin A. Kita panggil beta carotene. Sebaiknya kita masak dengan ada minyak sikit. Sebab minyak apapun okey. Minyak apa-apa. Minyak zaitun atau kan. Minyak sawit pun boleh, olive oil pun boleh. Okey. Jadi sebab apa penyerapan vitamin A? Sebab vitamin A ni dia lemak vitamin larut lemak. Jadi sebab itulah bila kita letak minyak lagi baik penyerapan dia. Sebab ramai ingat bukan ke kalau tak garam sikit bukan kena kurang lemak kan. Okey, macam tadi doktor kata yang penting kena cukup makanlah kalori bila nak sembuhkan luka ni. Okey, lepas garam tadi yang putih tu apa? Saya letak serbuk bawang putih dan juga serbuk lada hitam. Awak betul-betul suka bawang putih Suka. Okey. Selalunya kalau kita nak menyediakan makanan untuk salin ni pun banyak bawang putih. Ya, betul. Sebab dia macam saya kata tadi dia antibacterial effect lah. Okey. Jadi kita letak je, susun, bagi mudah je. Sekejap je nak orang kata prepare menu ni kan. Kalau contohnya tak ada penjaga ke seorang-seorang ibu ataupun siapa-siapalah pesakit pun boleh buat sendiri kan, tak ada masalah. So kita bungkuskan saja ya. Kalau dapat daun pisang sebenarnya lagi best lah. Lagi wangi kan. Okey, tapi asalkan orang kata adalah aluminium foil pun boleh. Okey, lepas tu kita masak gunakan air fryer saja. Ya, air fryer saja. Kalau ada orang kata periuk yang tertentu yang boleh bakar ikan pun boleh, tak ada masalah. Tapi bagi saya sekarang ni ramai dah ada air fryer kan. Jadi masukkan je dalam air fryer. Berapa lama kalau air fryer biasa? Okey, ini biasanya 180 degree Celsius. Lepas tu kita dalam 20 minit. Tapi 20 minit? Tapi dalam 10 minit tu kita stop kejap, keluarkan sayur tu mungkin. Lepas tu kita balikkan ikan. Okey, bagi dia masak dengan baiklah. Okey. Syazah katakan. Tiba-tiba je. Jangan 20 minit tiba-tiba telah berlalu dan itu dia. Ini dia dah siap. Dah siap. Jadi kebaikan capsicum dan juga brokoli bersama dengan ikan krisi atau lada benggala ni macam Syazah katakan, capsicum vitamin tinggi C. dengan vitamin C. Ya, betul. Lebih tinggi daripada orange. Ya. Ramai yang tak tahu. Saya tak percaya macam saya ada buat eksperimen kat rumah. Boleh. Betul. Tak percaya nutritionist kan? Awak juga tak percaya. Okeylah, kalau kita nak gantikan lada benggala ni. Boleh, ayam pun boleh. Tapi cuma saya kata kalau ikan ni dia ada kandungan omega 3 lah. Ayam dia tak ada. Tapi yang paling penting protein kena cukup. Kan kita macam biasalah kadang-kadang mungkin yang selepas pembedahan tak ada selera makan kan. Kita patut prioritikan bagi keutamaan kepada protein terlebih dahululah. Kita cuba untuk cukupkan. Saya rasa mesti banyak lagi menu-menu yang lain yang menarik. Sebenarnya Syazah ada. Syazah buat ni untuk yang simple lah untuk kita. Awak nak rasa silakan, boleh rasa ke? Nampak ke kat muka saya? Nampak ke? Nampak sangatlah. Rasa. Tak, bila saya nampak adunan lada awak ni, saya pantang nampak lada macam ni. Kan? Mana nasi putih, mana. Saya suruh makan lada benggala dulu. Oh, yang lada benggala dulu. Dia penuh dengan vitamin C. Vitamin C, vitamin A. Sebab fresh rasa dia. Walaupun 20 minit masih juicy, kita letak dalam air fryer dan juga aluminium foil. Jadi kalau kita nak lihat resipi-resipi yang Syazah hasilkan, mana kita boleh tonton? Okey, boleh saja follow saya punya social media lah di TikTok, Instagram dan juga Facebook. Memang kita ada, boleh katakan setiap minggu ada masak-masak ni, menu yang khas. Especially orang kata utamanya untuk orang nak turunkan berat dan juga nak sihat lah. Beribu-ribu follower dia, dahsyat. Itulah besar. Alhamdulillah, jadi ikutilah laman-laman. Nak rasa kan? Terliur pula saya. Tahu nak rasa ni dah breakfast sebelum ni. Ikan. Bismillah. Okey, awak rasa ikan pula. Bismillah. Ikan krisi ikan ni kalau makan dengan nasi panas-panas. Betul. Selalunya kita masak dengan singgang, kan? Atau asam manis. Sebab krisi ni ada manis dia sendiri. Jadi kita boleh gunakan ikan apa saja kalau kita ikutkan nasihat daripada. Sebab kan tadi kita ada adunan kunyit dan sebagainya. Saya dah teringat macam
kuah singgang mak saya pula, kuah pinggang kan. Bertambah sayang, bertambah sayang. Macam tu. Sayang. Oh, sorry. Saya bukan penyanyi, Syazal. Itulah dia. Tapi lagu tu memang berhantu. Betul, masa saya kecil-kecil kan. Kalau kalah ke apa-apa. Oh, sayang. Mesti ada kena apa tu, kena bahan dengan budak-budak kita. Ke lagu Betul Cinta? Betul Cinta. Okay. Itu lagu lain. Tukar-tukar. Terima kasih Syazal. Sama-sama. Syazal Liana Idris. Yes, dalam kita menikmati makanan yang penuh berkhasiat ini untuk penyembuhan luka, apa kata kita hayati suatu kukira yang lama kita nak dengar kembali menyengat di laman YouTube dan insya-Allah untuk memenangi hati penonton rakyat Malaysia. Kumpulan Menara. Kumpulan Menara. Sayang, secebis kenangan cinta yang menggegar dada. Sayang, ianya berakhir dengan titisan air mata. Bara yang menyentuh rasa, masih terasa. Sayang yang ku impikan kini ditelan debu sepi. Betapa sakitnya hatiku ini ketika kau melangkah pergi. Serasa ku hanyalah umpama segenggam garam di lautan yang tiada harga, yang begitu hina ini. Sayang, secebis
kita gelak? tadi tak ada kan. Kita boleh dengar sayang tadi awak pun nyanyi betul-betul kan. Sebab salah saya nyanyi salah melodi tu. Itulah dia. Tak sangka dia ni peminat menara juga. Hari ni penerbit cepat bagi tahu ramai sebenarnya peminat menara dekat Facebook tahu. Buat pertama kali macam lama tak dengar menara. Jadi hari kita bawakan di studio bersama kita kumpulan menara. Assalamualaikum. Dan ada original members dia dan ada tambah penambahan baru. Jadi Abang Zali makin kekal sebagai ketua dan juga bassist yang main bass macam ni tung dahsyat. Macam tu je. Lepas tu je dia main sample je. Dan tidak lupakan Pali kat belakang abang drama kita masih kekal, masih kental. Dan kita ada Mat dan Zul gitaris 1 dan 2 dan juga vokalis terbaru kita yang menggalas tanggungjawab yang berat ni, Joey. Hai, Assalamualaikum. Okey. Dan asalnya orang Sabah yang menyanyinya. Abang Dino saya ingat lagi. Sekarang orang Sungai Besar pula datang mengganti kan? Betul. Macam mana perasaan menggantikan seorang legend dalam kumpulan menara ni? Alhamdulillah lah, tapi bagi saya tugas ni agak berat juga untuk menggantikan arwah legend. Jadi saya pikulah, saya try cuba buat yang terbaik untuk band, untuk menara insya-Allah. Okey, kumpulan menara ni popular tahun 1990-an kan. Ya, saya. Lagu ni pergi dengar pun masih lagi menangkap kalbunya. Ya, Jadi bagaimana dengan peminat baru kan, generasi baru, penyanyi pun generasi baru, tapi masih mengekalkan aura menara tu. Menara masih mengekalkan imej menara, aura pun dan elemen-elemen muzik yang sama. Rock 90-an. 90-an. Seluar ketat. Seluar ketat Tapi hari ini tak ketat. Awak tak boleh? Sekarang dah tak boleh lah, tak boleh. Hanya lead singer boleh pakai seluar ketat sekarang. Sebab dia kena naik suara tinggi kan. Masih ramai lagi peminat kan nak dengar lagu. Alhamdulillah, peminat masih mengikuti menara dari dulu sampai sekarang. Yang muda dan yang sederhana dan yang otai-otai. Tengok bahasa dia pun lembut je kan. Sederhana dan otai-otai begitu. Tapi kalau saya boleh katakanlah, saya baru saja melayari YouTube. Nampaknya mereka keluarkan music video pada tahun 2023. Untuk lagu-lagu cover mereka seperti saya dan Joey menyanyikan lagu ini dia yang kita nampak sekarang ni. Wah, dah buat music video sekarang. Kenapa keluarkan video baru tapi lagunya tetap sama di tahun 2023? Untuk menara masih memperkenalkan lagu yang lama sudah lama tenggelam. Orang kata tenggelam. Tapi masih mendapat tempat? Masih dapat tempat, ingin kembalikan napas baru. Dengan vokalis baru? Dengan vokalis baru. Okey. Ada lagu baru ke nanti nak buat macam mana perancangan menara? InsyaAllah ada. Perancangan memang ada. Akan diriliskan tak lama lagi insyaAllah. Tahun ni lah mungkin dalam tahun ni. Okey. Jadi selama ni menara terus kekal bersama yang kebanyakannya masih otai-otai dari 90-an masih kekal sampai sekarang. Apa rahsia abang-abang semua tetap kekal dan erat bersama? Okey, kita dengar. Jawapan daripada yang memegang mikrofon. Abang Mat ni. Okay. Sila Abang Mat. Abang Mat malu-malu ni. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya dia macam mana nak cakap? Dia 90-an, muzik 90-an ni memang di dalam hati kita lah, yang mana lahir tahun 80-an tu. Yang tetap berkaraoke lagu-lagu. Walau macam mana pun kena macam saya, mungkin rezeki saya lah berjumpa dengan Bro Jali. Dan dia mempercayai saya lah sebagai peneraju gitar utama. Masih lagi diberikan kepercayaan, tapi sebenarnya hubungan dan chemistry itu penting. Okey, kita ada satu. Kita menggambar saja. Memori Cinta Menara. Nampak tu. Mana satu? Okey, mana satu ni? Abang Zali mana satu? Abang Zali mana tadi? Baju merah. Baju merah? Serius? Ya ke? Okey, yang pakai kad. Okey, yang pakai kad. Arwah Dino. Arwah Dino. Okey, sebelah Arwah Dino. Bro Pali, pemain drum. Mana? Ada, saya nampak iras dia. Ada. Nampak. Okay. Dan last sekali? Arwah Noah. Arwah Abang Noah ya. Okey. Jadi Abang Pali pun kira macam otai lah. Start dari awal bersama dengan menara sampailah sekarang. Kena tanya juga kan? Antara detik-detik manis yang dikarapi dan mungkin harapan untuk album baru.
Boleh. Tak apa, cakap Boleh. je bang. Harapan saya untuk Bang, mikrofon kat okey. harapan untuk lagu baru ni rasanya moga-moga peminat boleh terima lah. Untuk kami kembali kan. Dah lama menghilang. Ini kira nak keluar balik dah ni. Jadi kalau nak keluar balik ni lagu-lagu dia pun asal genre 90-an ke nak buat lagu-lagu macam rock ke? Mungkin kami akan kekalkan konsep macam yang lama 90-an sebab dah sebati dengan muzik menara ni kan. Okey, kita dah tahu dah Joey memang vokalis terbaru, tapi saya nak tahu juga kenapa Joey yang dipilih sebagai vokalis? Apa keunikan je? Keistimewaan dia, kelebihan dia? Joey bukan dari segi vokal tapi dari segala-galanya. Dari style. Dari segi suara merdu, ada lunak, ada serak-serak lah. Ada iras-iras. Suara arwah Dino. Lengkap package tu kan? Lengkap package. Banyak peminat juga yang katakan, wow, suara vokalis baru Joey ni betul-betul mirip-mirip memang dengan arwah Dino. Jadi satu penghormatan dan juga tanggungjawab yang berat ni. Joey terasa berat, bahu dipikulkan. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kami percaya peminat-peminat Menara akan terus memberi sokongan yang padu kepada kalian, dan kalian juga moga-moga diberikan kesihatan yang baik, ya, rezeki yang luas untuk tahun 2024 ni. Betul. Membawa nama Menara kembali. Ucapan terakhir untuk penonton-penonton kita yang sedang menonton ni. Peminat Tegar ni. Okey, kita belum terlambat lagi. Kita Menara ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini akan kekal dan bersemangat untuk terus rock jalan terus, rock never die. Rock jalan terus. Ada TikTok Joey? Sebelum Menara ada TikTok ada, ke apa? Official Menara. Boleh cari dekat TikTok lah. Official Menara dekat YouTube. Menara sekarang ada TikTok lah. Dahsyat lah. Merentasi masa. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan didendangkan dengan satu lagi lagu istimewa yang memang kalau Fariha dengar mesti macam memori teringat boyfriend lama. Makan lama yang sebut. Jangan sebut. Memori cinta. Sementara itu kita akan semalam kan? Betul, kita sebut tentang PTTI atau Pecutan Akhir SPM untuk anak-anak muda kita. Jadi saksikan PTTI Pecutan Akhir SPM setiap Sabtu dan Ahad jam 10 pagi di saluran NTV7, dan masih tidak terlambat untuk anda skor SPM. Banggakan ibu bapa dan buktikan yang terbaik dengan skor A sebelum menyesal apabila keputusan keluar nanti. Betul. Semuanya jangan lupa untuk saksikan PTTI yang terbukti melahirkan murid paling ramai mendapat A yang diiktiraf oleh Malaysia Book of Record. Jadi layari ptti.my sekarang. Okey? Untuk kesejahteraan anak-anak anda yang sedang menceburi SPM. Pening kepala. Tapi jangan pening sekarang kita santai-santai sikit. Jangan lupa esok macam bagaimana kefahaman masyarakat terhadap My Digital ID. Sebab nanti macam risaulah nanti kan kita punya data peribadi nanti tersebar macam mana. Itulah kerisauan utama penonton-penonton di luar sana, kegusaran rakyat Malaysia. Jadi jangan khawatir, kita kupaskan di MHI. Sementara itu kita layankan lagu istimewa Memori Cinta Semalam. Menara.